Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam diskusi kitab siri yang kelima pada kali ini, anjuran pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, bahagian falak dan sumber maklumat dalam mendiskusikan sebuah kitab berkaitan dengan Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub. Walaupun namanya besar, gempak, tetapi apa yang nak disampaikan adalah berkenaan dengan guideline ataupun panduan bagaimana kita hendak menyucikan hati, dan kitab ini ditulis asalnya oleh Syekhul Islam, Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Maka pada kali ini kita sebetulnya sudah sampai kepada hampir kemuncak penulisan kitab ini, dan banyak perkara-perkara khazanah berharga yang boleh kita gali daripada pengalaman dan ilmu yang disampaikan oleh Syekhul Islam, Syekh Wan Sulaiman melalui kitab ini berdasarkan pengalaman beliau mengamalkan ataupun intimak kepada tarikat Naqsyabandiyah. Walaupun tarikat itu khusus kepada tarikat Naqsyabandiyah yang disebut, tetapi ia boleh diguna pakai dalam beberapa perkara untuk kehidupan kita semua. Maka rugi kalau kita tidak gali khazanah-khazanah tersebut dan kita ambil pakai melalui nasihat dan panduan syekh-syekh yang berdaftar tarikat-tarikat terutamanya di dalam Negeri Sembilan di bawah enakmen Tarikat Tasawuf Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus 2005. InsyaAllah semua itu kita akan telusuri, kita akan cermati, kita akan meneliti satu persatu selepas ini, insyaAllah. Alhamdulillah, pada kali ini, diskusi kitab yang kelima pada kali ini, kita sudah pun sampai pada muka surat yang ke-8. Kalau kita masih lagi ingat apa yang kita pelajari pada diskusi-diskusi kitab sebelum ini, yang keempat, yang ketiga, kita masih lagi membincangkan dalam ruang lingkup berkaitan dengan amalan tarikat Naqsyabandiyah. Bagi yang mempunyai buku, boleh tengok sekejap pada muka surat yang keempat. Kita sekarang ni masih bincang lagi apa dia amalan dalam tarikat ini. Salah satu benda yang dipegang dalam amalan bertarikat, khususnya Naqsyabandiyah, ialah amalan suhbah atau rabitah nama dia. Apa maksud suhbah atau rabitah? Simple dia tuan-tuan. Suhbah dan rabitah ni maksudnya perdampingan dengan guru tadi. Jadi bila kita sebut perdampingan, kita jangan nak kaitkan berdamping dengan jin, tidak. Tak ada kena-mengena langsung pun. Dia simple je. Dia macam ni. Kalau kita ni kan nak berubah jadi lebih baik, kadang-kadang kan biasanya kita pergi ke masjid, kita tengok mana kawan-kawan yang kita rapat, kita ikut dia. Kita jadi geng dengan dia. Macam itulah. Apa yang dia baca, Quran, dia berzikir, kita pun nak ikut sama. Macam itulah. Begitu jugalah dalam tarikat sebagai contoh. Apatah lagi dalam tarikat itu, kita bertemu dengan syekh yang berautoriti dalam tarikat tasawuf ini. Dan kita ikut dia, follow dia untuk untuk menyempurnakan akhlak kita. Bukanlah bermaksud kita ni jahat sangat, tidak. Tetapi kita rasa inilah masanya kita nak berubah menjadi lebih baik. Tetapi kita perlukan dorongan dan semangat daripada seseorang yang kita boleh dampinginya untuk ada kekuatan secara bersama berjalan menuju kepada Allah. That the issue. Itulah benda yang besar. Kita nak ada seseorang yang boleh temankan kita. Dan menemankan kita itu, berdamping dengannya, disebut dengan suhbah nama dia. Itu kan simple, itu kan benda yang kita fahami.
Macam kita lah dalam kehidupan kita, dalam konteks berumah tangga. Kita kan sentiasa bersama dengan pasangan kita kan, itu kan suhbah namanya. Perdampingan dengan pasangan, anak-anak yang masih kecil. Mereka tak boleh hidup bersendirian, pasti memerlukan ibu dan ayah mereka. Memerlukan ibu dan ayah itu, apakah itu bermaksud syirik kepada Allah? Tidak. Itu bukan syirik. Macam kita pergi ke klinik, ke hospital, kita jumpa doktor, ambil ubat sebagai contoh. Adakah itu syirik namanya? Tidak. Begitu jugalah kita sekarang ini, analogi yang kita mudah dan simple nak hendak faham, berjalan menuju kepada Allah, kita perlukan seseorang yang memang dalam bidang, berautoriti, pakar dalam bidang ini, dan orang tersebut, kita ikut dia punya panduan, guideline yang diberikan, dan perdampingan kita dengan orang tersebutlah yang dipanggil dengan nama suhbah. Itulah benda yang paling simple. Dan suhbah itu kita faham. Ya, suhbah itu bukan sebetulnya dalam tarikat Naqsyabandiyah sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Suhbah ini juga dipakai ataupun antara benda yang dipegang dalam kesemua tarikat. Bahkan suhbah ini bukan milik tarikat semata-mata. Suhbah ini, jom kita masuk pada zaman Rasulullah sebetulnya. Zaman Nabi ini, SAW, cuba kita tengok. Sahabat itu sendiri, dalam kalangan Khulafa'ur Rashidin Al-Mahdiyin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu semuanya berdamping dengan Nabi, suhbah dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, mendapat manfaat dengan Nabi. Bukan sekadar ilmunya Rasulullah, akhlaknya Nabi, bahkan rohaninya Rasul itu mereka peroleh. Kenapa? Hasil daripada suhbah tadi. Maka sebab yang demikian, Allah sebut dalam Al-Quran betapa pentingnya seorang sahabat ini memberikan watak, memberi kesan kepada kawan yang lain. Sebab itu Allah sebut, Ya ayyuhallazi na'amanuttaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa itu kan abstrak. Takwa itu kan umum. Jadi bagaimana kita nak bertakwa? Salah satu caranya adalah kunu ma'as-sadiqin. Berdampinglah dengan orang-orang yang sebegini, orang-orang yang baik, orang yang sadik, orang yang benar, orang yang jujur. Apatah lagi, kalau kita nak berjalan menuju kepada Allah, carilah dalam kalangan mereka yang mempunyai autoriti dan kelayakan dalam membahaskan dan yang punya pengalaman dalam perjalanan rohani ini dalam kalangan syekh tarikat yang berdaftar. Kalau dalam konteks Negeri Sembilan, mereka yang berdaftar di bawah enakmen tarikat tasawuf Negeri Sembilan 2005. Dan itulah yang dimasukkan dengan rabitah tadi. Dan rabitah, ikatan tadi. Kita kan berdamping dengan orang yang kita kasihi, kita hormati, kita sayangi. Apatah lagi orang tersebut mempunyai kelayakan, autoriti dalam bidang dan pengalaman rohani. Tarikat lah maksudnya. Dan kita bukan sekadar suhbah, kita rabit, kita ada ikatan jiwa kita dengan dirinya, dan dia ni pun, guru ni tadi pun menerima kita seadanya sebagai murid. Kita pula betul-betul berusaha sungguh-sungguh nak berjalan kepada Allah di bawahnya. Jadi kan itu kan ada ikatan, ada ada perjanjian antara keduanya. Jom kita sama-sama berpegangan tangan, bersungguh-sungguh berjalan menuju kepada Allah. Bukan ada kepentingan peribadi pun, tetapi untuk menggunakan saki-baki kehidupan yang masih ada ini untuk berjalan menuju kepada Allah tanpa meninggalkan dunia. Erti katanya, dunia di tangan, Allah di hati. Nah, kita nak jadikan orang yang kamil mukammil, yang sempurna sebegitu, mesti ada panduan, bersuhbah, berdamping dengan orang-orang yang sebegini. Dan bukan sekadar berdamping biasa, bukan sekadar nak gelak-gelak sahaja, tapi ada rabitah, ada ikatan, ada perjanjian nak buat benda ni yang kebaikan dengan benda-benda yang sebegini, itu nama rabitah. Dan rabitah itu kita faham pada diskusi yang sebelum ini ada dua. Ada rabitah zahir dan ada rabitah batin. Rabitah zahir itu suhbah lah, perdampingan secara fizikal. Apabila kita hormat, respect dengan seorang guru itu, mana mungkin kita nak melakukan benda-benda yang tidak baik di hadapan
mereka, depan mata kepala mereka, mustahil. Dan isunya ialah apabila sang murabbi, mursyid atau guru ini tiada depan mata kepala kita. Maka ketika itulah kita bergantungan kepada rabitah batin ini. Ya, kita sekarang ni tuan-tuan, ya mungkin ada sebahagian orang kata, kenapa tidak kita direct dengan Allah? Betul, kita semua dengan Allah. Tetapi kita perlukan indikator dia. Perlu kayu ukur. Kita mesti berpijak di atas bumi yang nyata tadi. Kita bagi orang yang mula berjalan kepada Allah, memang semua masuk pasal Allah. Semua orang menyebut bahawa Allah itu maha melihat. Tetapi persoalannya sejauh manakah kita dapat menjiwai Allah itu maha melihat. Tidak dinafikan Allah itu maha melihat. Tetapi sejauh manakah diri kita ini, kejujuran hati kita ini dapat menjiwai apa yang kita sebut tadi. Adakah kita mampu terjemahkan dengan sepenuh jiwa? Sebab itu kita perlukan rabitah dengan guru ini. Ketika guru itu tiada depan mata kepala kita secara fizikal, ketika itulah kita merasai dengan jiwa raga kita, guru itu juga bersama dengan kita di mana sahaja kita berada, merasai kewujudan dia. Kita rasa lemah, kita rasa tidak bersemangat untuk melakukan solat sebagai contoh. Kita rasa tidak bersemangat untuk membaca Al-Quran, rasa ada guru tadi di sisi. Zap, kita semangat balik. Simple kan, benda ini semua sudah pun kita bincang pada siri yang keempat sebelum ini. Analoginya kepada budak-budak lah. Anak-anak apabila ibu dan ayah tiada, contohnya mereka masuk ke asrama, bagi anak-anak yang baik, yang memang rapat dengan ayah dan ibu, dia mungkin barangkali dia bawa gambar tadi, dia tampal di dinding tempat dom ataupun katil yang dia tidur, ataupun mungkin sekarang dengan smartphone-nya dia buka gambar mak dan ayah dia, dia pandang gambar keluarga, mengalir air matanya, datang semangat balik. Itu kan namanya rabitah. Adakah kita pernah mensyirikkan perbuatan anak-anak yang sebegini? Tidak. Begitu juga orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali di rumahnya ada gambar guru-gurunya, mungkin dalam telefonnya ada gambar gurunya, syekhnya. Bukan bermaksud mereka melakukan syirik kepada Allah, tetapi dengan melihat gambar tadi, merasai rabitah batin di dalamnya, kewujudan dan keberadaan guru tadi menambahkan semangat, menambahkan dorongan untuk terus berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini kita teruskan pada muka surat yang ke-8. Kata Syekh Wan Sulaiman, Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq dalam buku beliau, faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sayyidut Taifah. Okay, beliau mulakan dengan perkataan Sayyidut Taifah. Maksudnya penghulu kumpulan ataupun kaum sufi. Dia macam ni tuan-tuan. Apabila kita nak membahaskan tentang bidang fiqh, kita kan ada fiqh, tauhid dengan tasawuf. Apabila kita nak membahaskan bidang fiqh sebagai contoh, maka pasti ada tokoh-tokohnya. Seperti Al-Imam Syafi'i, imam dalam mazhab kita. Ada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ada Imam Malik. Ada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tokoh-tokoh yang kita pegang dalam membahaskan sesuatu bidang. Begitu juga bidang tauhid. Ada tokoh-tokoh seumpama Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga tokoh-tokoh dalam bidang tasawuf dan tarikat khususnya seperti Sayyidut Taifah, penghulu kaum sufi, iaitu Syekh Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah. Sayyidut Taifah, penghulu kaum sufi, iaitu Syekh Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah. Sayyidut Taifah ni bukan nama Syekh Junaid, tetapi gelaran kepada beliau. Al-Baghdadi ni nak menisbahkan, nak bagi tahu bahawa Syekh Junaid ini ada kaitan dengan Baghdad di Iraq. Mari kita tengok nota kaki yang ke-20. Pada muka surat ini yang di bawah ada nota kaki yang ke-20. Nota kaki ini
menjelaskan secara ringkas siapakah dia Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau ialah Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Khazzaz Al-Nihawandi yang terkenal dengan panggilan Junaid Al-Baghdadi. Al-Baghdadi itu apa? Asal kelahiran beliau dan tempat kewafatan Syekh Junaid ini tadi. Macam kita lah. Dan kita kan ada orang letak nama Rembawi kan. Ada letak nama Selanjuri. Kalau Pulau Pinang Al-Fulfula, ada Fulfulani. Apa lagi? Kalau Negeri Semilani, Jelebu, Jalabawi, Jelebuwi dan sebagainya. Dan menisbahkan ada kaitan dengan tempat tersebut. Mungkin tempat kelahiran dan sebagainya. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ini, tuan-tuan tengok dalam nota kaki yang 20 di bawah muka surat ini, beliau adalah dalam kalangan ulama tasawuf yang terkenal. Sebab tu saya sebutkan sebelum ini bahawa zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi ini dilimpahi dengan lingkungan bukan calang-calang ulama biasa, tetapi dilingkungi dengan limpahan para awliya illahis salihin. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ulama tasawuf yang ramai pada zaman tersebut. Syekh Junaid Al-Baghdadi sendiri, beliau ini adalah seorang ulama tasawuf yang terkenal. Kita dah sebut sebelum ini kan, setiap bidang itu ada tokoh-tokoh dia. Dan tokoh dalam bidang tarekat tasawuf itu salah seorangnya adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Selain daripada Al-Imam Al-Ghazali. Dan Syekh Junaid Al-Baghdadi ini, beliau ini adalah anak saudara kepada As-Sirri As-Saqati atau Sirri As-Saqati. Kisah Sirri As-Saqati ini tuan-tuan dan puan-puan boleh buka kitab Tazkiratul Awliya karangan Syekh Fariduddin Attar. Jadi Sirri As-Saqati ini juga wali Allah yang besar. Dan anak saudara beliau adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan Syekh Junaid Al-Baghdadi ini merupakan kawan rapat dengan seorang tokoh yang besar. Namanya Al-Haris Al-Muhasibi, tokoh dalam bidang tarekat tasawuf. Siapa yang berkecimpung dalam bidang tasawuf mustahil tidak kenal nama Al-Haris Al-Muhasibi ini. Ya, zaman tersebut zaman yang penuh dengan para awliya, zaman dan suasana yang cukup indah. Mereka yang mempunyai hati yang hudur, dawamul hudur, hati yang ma'rifatullah. Ini zaman ni lah. Dan tarikh kelahiran Syekh Junaid ini tidak diketahui dengan pasti. Tetapi tarikh kewafatan beliau ialah pada tahun 298 Hijrah. Bersamaan 910 Masih di Baghdad. Tahun 910 tuan-tuan. Sekarang ini tahun 2021. Atau sekarang ini 1443 Hijrah. Beliau wafat tahun 298 Hijrah. Punya lama tahun jarak antara kita dengan beliau, tetapi ilmu beliau, ideologi beliau, inovasi pemikiran beliau kreat mengenai tarekat tasawuf ini masih lagi diguna pakai sehingga ke hari ini. Dan inilah yang disebut sebagai ilmu yang bermanfaat, berterusan digunakan sehingga ke hari ini yang dimasukkan dalam lingkungan atau kefahaman karamah atau keramat nama dia, kemuliaan. Macam Al-Imam Syafi'i rahimahullah lama jauh meninggalkan kita. Tetapi inovasi beliau dalam kreat mazhab, of course beliau ini seorang mujtahid mutlak. Buat satu inovasi, satu mazhab cara pemikiran untuk memudahkan zaman tersebut dan generasi selepasnya memahami fiqh dengan lebih mudah. Dan jauh Imam Syafi'i meninggalkan kita. Tapi ke hari ini, kita masih mendapat manfaat daripada beliau. Itu namanya karamah. Kemuliaan masih disebut nama beliau. Disebut lagi nama Syekh Junaid Al-Baghdadi ini. Baik, kita sambung lagi. Teruskan dalam muka surat yang ke-8. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darainin. Amin. Kita sambung lagi yang lalu. Bahawa kata Sayyidut Ta'ifah Syekh Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi ini, kata beliau, tuan-tuan dan puan-puan, cara atau kaedah yang merangkumi, yang menyeluruh, kaedah yang lebih cepat untuk menyampaikan kita kepada tujuan, iaitu Allah. Kita nak grab ma'rifatullah, kita semua tahu bahawa objektif kehidupan ini ialah وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Bila sebut liya'budun ini, dia bukan menyembah sembahan-sembahan biasa. Bukan maksudnya kalau solat itu perbuatan tingkah laku solat pada zahir fizikal sahaja. Ia memerlukan penyembahan sepenuh jiwa. Inilah yang dimaksudkan pemahaman sepenuh jiwa ini melalui konsep ataupun penjiwaan ma'rifatullah namanya. Jadi, kata Syekh Junaid, kalau kamu nak lebih mudah memahami apa itu makrifat. Sebab hari ini, ramai orang pandai cerita pasal teori tentang makrifat ke, jabarut ke, lahud ke, semua cerita pasal teori pandai. Tapi, benda yang paling besar adalah bagaimana untuk kita menjiwai di sebalik penceritaan itu tadi. Jadi kata Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, kita nak grab ni. Kita nak memahami ataupun kita nak mencari kaedah yang lebih menyeluruh, yang lebih mudah untuk mencapai maksud erti ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah. Kita nak berjalan menuju kepada Allah. Cara yang paling mudah apa? Terus menerus melakukan rabitah. Maksudnya simple je. Carilah guru-guru yang berautoriti ini dalam konteks dalam Negeri Sembilan. Cari mereka yang berdaftar di bawah enakmen Tarikat Tasawuf 2005 di bawah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Bila kita dah jumpa guru-guru yang dah verify ni, yang dah diiktiraf, yang berautoriti ini, maka kita lakukan rabitah, ada ikatan kita dengannya. Berterusanlah ketika itu hubungan hati murid dengan syekh serta mendapatkan faedah ilmu pengetahuan dengan syekh tadi. Bukan sekadar kita memperoleh akhlak mereka, ilmu mereka, tetapi juga dengan izin Tuhan, kita memperoleh limpahan makrifat dan juga rohani mereka. Ghayah dia, tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah. Bukan terhenti kepada guru. Guru tetap manusia. Tetapi guru itu adalah wasilah. Kita fahamkan. Allah sebut kita wabtahu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk menyampaikan kamu kepada Allah. Nah, di hadapan kita terbentang barisan masyayikh yang berautoriti itu tadi. Carilah kepada mereka, ambil manfaat daripada mereka, jadikan mereka sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Jadikan mereka sebagai rabitah yang mengikat perilaku dan tingkah laku kita supaya kita punya disiplin. Kita nak achieve sesuatu, nak capai sesuatu, mesti ada disiplin. Dan untuk fulfill requirement, sampai kepada makrifat tadi, dipantau, diikat, dipandang, dan diajar oleh guru-guru kita tadi untuk kita bertatih berjalan satu persatu sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia kata, tuan-tuan, cara yang paling simple, paling mudah, menyeluruh dan lebih cepat untuk sampai kepada Allah adalah terus-meneruslah lakukan rabitah. Bersama dengan guru tadi, suhbah dengan guru tadi, berterusan hubungan hati murid dengan syekh, serta mendapatkan faedah ilmu pengetahuan daripada syekh, sehingga mencapai tahap tidak ada lagi percaturan fikirannya, malah semata-mata menerima tasarruf atau pilihan atau ketetapan dan ketentuan syekh. Bila kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, ia bermaksud tarikat itu adalah guru. Jadi kalau apa-apa hal, rujuklah kepada guru. Jika ada perubahan dalam hati, jiwa kita resah, padahal kita diberikan zikir tertentu, aurat tertentu, hizib tertentu, amalan tertentu, tapi jiwa kita itu menggelodak, resah, gelisah, rujuklah kepada syekh. Mungkin barangkali amalan itu tidak sesuai dengan kita, tetapi atas kebijaksanaan dan juga consider daripada syekh, pasti ada sesuatu amalan atau cara ubat lain yang sesuai dengan diri kita. Sebab tu kata syekh, apa-apa hal pun bila masuk dalam tarikat, rujuklah kepada guru. Sebab tarikat itu adalah guru. Bukan bermaksud kita nak mentuhankan guru. Tidak begitu maksudnya.
Tetapi guru itu, syekh itu adalah rujukan kita. Kan kita nak berjalan menuju kepada Allah, mesti ada yang membantu kita. Mereka yang punya pengalaman, mereka yang mempunyai, yang penting ada autoriti, ada kelayakan diiktiraf oleh pemerintah. Bila semua tu dah fulfill requirement, so kita yakinlah dengan orang sebegitu. Seumpama kita apabila kita masih kecil, kita perlukan ibu dan ayah kita untuk setiap keputusan kita, itu based on daripada keputusan mereka. Begitu juga kita nak berjalan menuju kepada Allah, kita nak memperbaiki hati kita, simple lah. Mudahnya kata Syekh Junaid, rujuklah kepada gurumu, rabitahmu. Maka mana mungkin kita akan menjadikan guru itu sebagai Tuhan? Tidak sama sekali. Tapi kita menjadikan guru itu sebagai panduan, wasilah. Ghayah dia, tujuannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, buka muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9. Kata Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Begitu juga dapat difahami daripada kata-kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bahawa Rabitah itu merupakan amalan yang paling utama dan penting di antara amalan-amalan tarikat. Rabitah tu penting. Sebab, ya ke tuan-tuan, kita tengok dalam analogi kehidupan biasa, kita bila bekerja di bawah mana-mana syarikat atau kita punya majikan, kita punya bos, punya ketua, apa-apa hal perkeliling atau arahan semua based on kita punya bos, pegawai penilai kita itu tadi. Maka kita terikat dengannya. Kan terikat itu kan namanya rabitah. Simple je. Begitu jugalah dalam tarikat. Maka syekh kita itu adalah rabitah kita. Apa-apa arahan, perkeliling semua. Ada ke kalau dalam kehidupan biasa, kita bila mana menerima perkeliling, kita bekerja di bawah mana-mana company, ada perkeliling baharu, kemudian kita kena follow lah perkeliling itu, arahan SOP itu. Tiba-tiba ada kata, ini ta'assub ni kepada perkeliling, ta'assub kepada bos. Tak ada kita cakap macam tu sebab kita dah faham. Itulah aturan ketika kita bekerja. Begitu jugalah dalam tarikat, tuan-tuan, tarikat tasawuf. Bila mana kita berbai'ah dengan seorang syekh, maka automatically ketika itu, itulah rabitah kita. Sebab tu, nak paling simple dan paling mudah, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi sebelum ini, followlah rabitah kamu. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, rabitah tu penting dalam amalan tarikat. Sebab apa-apa hal, kita akan rujuk kepadanya. Apa-apa juga masalah dalaman jiwa dan raga kita. Kita diberikan amanah untuk melaksanakan sesuatu amalan hizib, aurat dan sebagainya, zikir, dan tiba-tiba kita rasa jiwa kita lebih resah dan menggelabah. Adakah bermaksud resah dan menggelabah itu, tak sedap hati itu, dia tidak baik? Kita kena rujuk kepada syekh. Mungkin syekh kata tak apa, itu perkara biasa, teruskan. Atau mungkin barangkali dia harus ditukar. Atas dasar kebijaksanaan Tuan Guru Mursyid tadi, dia ubah kepada bentuk amalan yang lain kepada kita. That's why penting rabitah itu. Kita pegang betul-betul, bila kita once masuk saja tarikat, pegang betul-betul guru tadi, apa-apa hal rujuklah kepada guru tadi. Sebab tarikat itu bermaksud merujuk kepada guru. Kalau guru tu bagi amalan lebih kepada individu A, kita diberikan amalan yang sedikit kepada kita, janganlah kita rasa terasa hati. Kenapa kawan kita dapat amalan lebih, kita dapat amalan sikit? Jadi kita bersangka baik, mungkin barangkali itu sesuai dengan dia. Dia penyakitnya banyak. Dia dapatlah ubatnya banyak. Kita penyakit kita sikit, mungkin ubat kita sikit. Mungkin begitu kita nak sedapkan hati. Jadi bersangka baik dengan guru mursyid, mereka lebih tahu, lebih bijak menyesuaikan konteks semasa amalan kita dengan diri kita ketika itu. Sambungan balik. Kata-kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menyebut rabitah itu amalan yang paling utama dan penting di antara amalan-amalan tarikat. Kalau tak ada rabitah, tak ada lah dia masuk tarikat tu, dah kira lain lah jadi dia. Sebab tu penting carilah guru mursyid yang diiktiraf, terutamanya oleh pihak pemerintah, supaya tidak
timbul sebarang isu dan spekulasi selepasnya itu. Andai kata Syekh Wan Sulaiman lagi, andai kata sekiranya guru yang dilakukan rabitah dengannya itu bukan mursyid yang sebenar di sisi Allah. Ini macam ni tuan-tuan, kita tahu kan, bila kita nak berjalan menuju kepada Allah, kita akan bersuhbah dengan mereka yang baik-baik, yang boleh memimpin kita. Tuk-tuk kita dengar ada seorang tu, wali tu. Wali pun, kita dah belajar dulu, ada wali munfarid, ada wali yang mursyid. Jadi yang pelik-pelik ni kadang-kadang kita tak nak sentuh tentang peribadi mereka, tetapi kita kan ada wali type yang kedua namanya mursyid. Mursyid ni dia mempunyai kelayakan bijak dalam menyesuaikan kaedah tarbiyah irsyad tadi kepada anak murid di bawah. Carilah yang mursyid ini. Tidak semua wali itu mursyid. Tidak semua guru-guru itu mursyid. Cari mereka yang mursyid. Sebab kita tahu setiap orang itu ada berkeahlian dalam bidang-bidang yang tertentu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri. Tanyalah kepada mereka yang pakar bidang. Untuk berkaitan dengan jiwa kita, carilah mereka yang dalam kalangan guru mursyid. Okey. Kata Syekh Wan Sulaiman, macam inilah kata Syekh Wan Sulaiman, katanya, kalau tuan-tuan perempuan melakukan rabitah dengan mana-mana individu, wali lah mungkin barangkali, tuk-tuk baru tahu, wali tu dia tak sampai tahap mursyid yang sebenar. Maka sebetulnya ia tidak memudaratkan apa-apa. Jangan takut, dia kata. Tapi kita kena carilah, berusaha cari yang mursyid. Mana nak cari wali yang mursyid? Mudah, tuan-tuan. Sekarang ni kita jangan pertikaikan orang tu mursyid ke tak mursyid. Simple. Indikatornya apa? Kalau di Negeri Sembilan, carilah syekh-syekh yang berdaftar. Ulang balik, di Negeri Sembilan, carilah syekh-syekh yang berdaftar di bawah enakmen Tarikat Tasawuf 2005 yang dikelolakan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Dah mursyid lah tu. Mereka mempunyai kelayakan daripada sudut ijazah dan pengamalan oleh guru-guru mereka kepada mereka, mempunyai pengiktirafan dalam kalangan pihak pemerintah itu sendiri di peringkat jawatankuasa fatwa. So kita tak perlu ragu-ragu lagi dah dengan golongan mereka yang disenaraikan sebagai syekh-syekh yang berdaftar ini. Jadi kata Syekh Wan Sulaiman, kalau tak jumpa pun yang mursyid, ketika tu jangan takut. Katakan zaman tu tak ada enakmen ni, tak jumpa mana-mana guru yang diiktiraf oleh pemerintah. Contoh. Jadi jangan risau. Ini kerana maksud atau tujuan rabitah itu pada hakikatnya hanyalah sebagai sebab yang menunjukkan laluan kepada ma'rifatullah semata-mata. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan rabitah itu diri guru itu sendiri. Jadi tujuan itu yang kita sebut sebelum ini, jangan risau. Tarikat ini adalah hanya sekadar jalan. Tujuannya adalah Allah. Jadi in case kalau jumpa zaman tu tak ada guru-guru yang mursyid, jadi kita jumpa pula orang tu belum bertaraf mursyid, itulah satu-satu yang kita jumpa. Jangan risau sebab kita tahu ghayahnya, tujuannya adalah Allah. Orang tersebut hanya sekadar panduan ataupun wasilah sahaja menuju kepada Allah itu sendiri. Sambungan lagi dalam muka surat yang ke-9 ini, kata Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. Berkait dengan persoalan rabitah ini, guru Syekh Wan Sulaiman lah. Beliau iaitu Syekh Faqir Muhammad An-Dakhuri Al-Bukhari mewasiatkan atau berpesan. Ini tuan-tuan namanya faedah atau kelebihan kita melakukan rabitah. Kan kata Syekh Faqir Muhammad An-Dakhuri, guru kepada Syekh Wan Sulaiman, berpesan kepada Syekh Wan Sulaiman sendiri, katanya, kalau nak mohon sesuatu pertolongan dalam mencapai sesuatu hajat, lakukanlah dengan cara melakukan rabitah. Maksudnya apa tuan-tuan? Macam kita lah. Kita kan kalau nak minta sesuatu, kita duit tak ada, contohnya lah. Kita jumpa kawan kita minta duit dekat dia, pinjam duit dengan dia, contoh.
Adakah ketika itu kita melakukan syirik kepada Allah? Kan kita boleh direct minta kepada Allah, mintalah kepada Allah. Sebab Allah itu kan maha mendengar, Allah itu kan maha mengetahui segala-galanya. Kenapa kita perlu minta kepada kawan kita? Itu namanya lumrah kehidupan. Macam itulah juga apabila kita sakit, kita jumpa doktor, minta nasihat, ubat daripada, adakah kita melakukan syirik? Tidak. Itu namanya lumrah kehidupan. Manusia kita memerlukan kepada yang lain. Begitu juga mereka dalam konteks yang golongan mursyid ini, mereka kan punya kelebihan. Kita nak mengambil atas dasar barakahnya doa mereka. Kita tahu keberkatan itu, barakah itu ada pada tempat. Contohnya di Mekah, di Madinah, barakah tempatnya. Ada berkat atau barakah, ini bukan ubat barakah tuan-tuan. Kalau kat Mesir tu ada orang jual ubat barakah nama dia. Ini berkat maksudnya. Ada berkat pada tempat, ada berkat pada pada masa. Contohnya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu namanya barakah pada masa. Dan yang ketiga ada disebut sebagai barakah atau keberkatan pada individu tertentu. Seumpamanya berkatnya doa para nabi dan para rasul. Barakahnya juga para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Begitu jugalah keberkatan ini diwarisi sehinggalah melalui jalur dalam kalangan para awliya ilahi salihin. Kita dengan Rabbitah kita, bersohbah dengan mursyid kita, kita menginginkan mudah-mudahan barakahnya berkat doa mereka makbul di sisi Tuhan. Kita kan mereka ni mempunyai hati yang tenteram, jiwa yang dawamul hudur, yang berterusan ingat kepada Allah. Mana mungkin orang yang sebegini, jiwanya sudah tenteram, ingat kepada Allah, mursyid, dengan sangkaan baik kita kepada mereka, Allah Ta'ala membiarkan mereka. Sebab tu, kita sebetulnya, ini bukan maksud ta'asub tuan-tuan. Ya, kalau buat salah, tetap salah. Ini daripada sudut kebaikan. Kenapa tidak kita memanfaatkan orang yang sebegini untuk kita mendapatkan sesuatu, mudah-mudahan dengan Rabitah ini, semua yang kita inginkan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janganlah kita sampai mengambil kesempatan pula kepada orang-orang yang sebegini. Tapi inilah yang nak disampaikan oleh Tuan Guru kepada Syekh Wan Islam, iaitu Syekh Fakir Muhammad Dakhuri. Kalau nak mohon sesuatu pertolongan dan hajat, lakukanlah Rabitah namanya. Sambung lagi yang di bawah, kata Syekh Wan Sulaiman. Sekadar ini cukuplah bagi anda penjelasan mengenai masalah Rabitah. Kata Syekh Wan Sulaiman, panjang dah aku cerita pasal sohbah Rabitah ni. Kita pun mendiskusikan berkaitan dengan Rabitah ni dah sampai 2 kali siri. Kan ni siri yang kelima, siri keempat pun kita cerita pasal Rabitah dan sohbah. Jadi kata Syekh Wan Sulaiman, panjang dah aku cerita tentang masalah sohbah Rabitah ni. Jadi paling simple, kesimpulannya, kata Syekh Wan Sulaiman, amalkanlah Rabitah ini dengan bersungguh-sungguh. Itu pesan Syekh Wan Sulaiman tu. Tuan-tuan, kalau kita masuk tarikat, atau tuan-tuan yang sudah bertarikat, pegang sungguh-sungguh Rabitah itu dengan bersungguh-sungguh dan kekalkan amalan Rabitah tersebut. Kekalkan maknanya rasakan keberadaan Tuan Guru kita itu di sisi kita. Banyak pemanfaat yang kita peroleh. Sehinggalah mencapai makam muraqabah. Kan permulaan kita perjalanan menuju kepada Allah, kita mesti bertatih. Bila kita masuk tarikat, tuan-tuan, tarikat tidak menjamin kita masuk hari ini, esok kita jadi malaikat. Kita tuan-tuan, bila kita baca buku-buku tasawuf, satu masalah yang ada pada diri kita ni, bila kita membaca kisah para wali, kita dah habis baca atau tengok cerita para wali, kita dah rasa kita ni wali. Padahal kita masih wali lagi. Dia nak proses ke arah tu, dia bukan immediately berubah. Tidak. Dia memakan masa. Proses itu memakan masa.
Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, tidak adil kalau kita menghentam orang-orang tarikat yang masih melakukan kesalahan. Sebab itu namanya manusia. Sebab dalam kalangan kita ada expectation, ada cara berfikir. Bila you masuk tarikat, ada orang lah kan, bila masuk saja tarikat, dia rasa orang tu dah perfect esok hari jadi malaikat. Tak boleh macam tu. Dia memerlukan masa dan proses yang lama untuk merubah ataupun menyempurnakan akhlak itu tadi. Jadi permulaan dia kena berpaut kepada gurunya, bersuhbah dengan gurunya, rabitah kuat dengan gurunya, apa-apa hal dengan gurunya. Dan apabila sudah mencapai makam muraqabah, apa maksud makam muraqabah? Makam muraqabah ini ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kan makam ihsan nama dia. Permulaan kepada ma'rifatullah muraqabah lah, berintai-intaian merasai kenikmatan, kelazatan ibadah itu tadi. Ya, dia merasakan dah nampak dah tujuan kehidupannya, kepalanya, pergerakannya dah nampak terfokus, hatinya dawamun hudur, ada ikatan dengan Sang Maha Pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan sudah mencapai makam muraqabah nama dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila sudah tercapai makam muraqabah ini, maka pada ketika itu Rabbitah bukan lagi guru tadi. Rabbitah itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dihabiskan seluruh waktu dengan tumpuan dan ingatan kepada zat Allah yang Maha Esa. Hatinya sudah dawamul hudur. Ingatannya sudah kepada Allah. Walaupun fizikalnya masih di dalam dunia. Mereka sudah mencapai makam muraqabah itu tadi. Nak sampai ke makam muraqabah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan semudah pada perkataan dan tutur bahasa kita. Bukan manis pada bicara kita. Bukan seindah pada telinga kita. Proses yang lama baru kita dapat muraqabah. Muraqabah bukan sehari dua, pada kelazimannya banyak masa. Sebab tu, bila kita masuk saja tarikat, peganglah sungguh-sungguh rabitah kita, syekh kita, murabbi, mursyid kita, suhbah dengan mereka, bergandingan tangan, berpegangan tangan, sama-sama ma'rifatullah, menuju kepada Allah, dan akhirnya kita akan merentas satu demi satu, kita akan merasai perubahan kerohanian kita, kita akan rasa macam-macam benda-benda yang luar biasa yang kita rasa pada jiwa kita. Apa perasaan tu? Tak boleh nak diungkapkan, takut menimbulkan fitnah. Masuklah dalam tarikat, jumpalah guru-guru yang berautoriti tadi dalam Negeri Sembilan di bawah jabatan mufti kerajaan Negeri Sembilan, rujuklah kepada mereka dan ketika itu kita akan dilatih satu persatu sehinggalah ke makam muraqabah. Nikmatnya di makam muraqabah, kita akan dapat melihat hakikat ubudiyah yang sebenar. Maksud muraqabah ni kan kita dah mula berintai-intaian, permulaan makam ma'rifatullah. Jadi tuan-tuan, semua istilah ni kan pelik-pelik. Ada sebahagian orang dia takut dengan istilah-istilah ni. Jangan takut dan jangan terlampau obses pula pun tak boleh juga dengan istilah-istilah ni. Kita kena masuk dulu dalam tarikat. Kadang-kadang istilah ni pun kita tak berapa sangat dengar. Yang penting kita praktik. Dia perlu kepada praktik. Dalam tasawuf dia tak jadi kalau hanya apa yang kita belajar tu teori je. Dia tak jadi kalau dalam buku semata-mata. Tak jadi kalau seminar semata-mata. Dia kena masuk, dia kena menjiwai dan merasai. Man lam yazuk, lam yadri. Siapa tak rasa, dia tidak tahu. Dan secara ringkasnya contoh, maksud muraqabah ni ialah, kita kan dah nampak tujuan kita adalah Allah. Bukan kita nampak, bukan bermaksud kita nampak zat Allah. Kita dah merasai Allah yang kita sembah tadi. Kan dalam maksud hadis, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kita mustahil dapat melihat zat Allah, tapi jiwa kita merasai yang sedemikian. Jadi ketika itu kenikmatan kita ibadah tadi bukan semata-mata pada ibadah, tetapi dah jelas dah kita nak bawa ibadah tadi tujuannya untuk Allah. Benda yang simple, analogi yang simple dan mudah. Contoh, saya
nak menyambut birthday isteri saya sebagai contoh. Saya tak pandai, saya tidak pandai dengan bahasa puitis ataupun sastra. Jadi saya pun bukalah mana-mana buku atau minta kawan-kawan menulis bahasa-bahasa yang indah dan cantik untuk saya berkata-kata di hadapan isteri saya, memujinya. Maka ketika tu bila dah siap, saya bawalah kertas ada puji-pujian bahasa puitis sastra memuji isteri saya di hadapan isteri saya. Apabila saya baca tadi buku bahasa cinta, ayat-ayat cinta ini, tiba-tiba saya terpesona dengan bahasa tadi. Wah, kan cantik, kan bombastik. Kalau dapat kalaulah awan itu dapat kupintal, akan kuanyam namamu di langit. Oh, contohlah kan. Tiba-tiba kita rasa ralik pula dengan bahasa tadi. Kita terpesona dengan bahasa tadi sehingga kita terlupakan tujuan kita nak kita nak berkata-kata tadi untuk isteri kita. Itu namanya belum makam muraqabah. Kita masih di makam pembacaan atau ibadah. Tetapi mereka yang sudah muraqabah tadi, dia tahu bahawa walau sehebat mana pun bahasa, tujuannya untuk orang yang dicintai oleh isterinya. Kewujudan, fokus ketika itu adalah isteri. Bukan fokusnya semata-mata pada tulisan. Begitu juga mereka yang sudah sampai ke makam muraqabah. Fokusnya bukan semata-mata pada ibadah. Ibadah kena buat yang terbaik. Tapi fokus utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ketika itu boleh dan layaklah ketika itu rabitah mereka adalah rabitah mereka yang sudah muraqabah adalah Allah. Adapun kita, rabitah kita masih mursyid kita. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, dalam tasawuf ini dipenuhi dengan limpahan istilah-istilah yang kalau kita tidak melaluinya secara praktik atau kita hanya lebih fokus kepada teori, kita akan pening. Akhirnya kita akan mengetepikan tasawuf ini, rugi. Dan apa-apa juga dalam tasawuf ini kadang-kadang kita trigger atau kita jadi problem, banyak benda-benda yang kita tafsir dengan sendiri tanpa kita merujuk kepada mereka yang berkeahlian. Kita kena pegang betul-betul. Likulli maqam maqal. Bagi seseorang itu, setiap patah tutur katanya disesuaikan dengan kedudukan. Mereka yang sudah sampai kepada makam muraqabah, bahasanya kadang-kadang berbeza. Bagi mereka yang masih dalam awal perjalanan menuju kepada Allah, mereka yang sudah berada di makam yang ma'rifatullah, bahasanya tidak sama. Sebab itu, dalam tarikat tasawuf, cari yang mursyid. Sebab guru yang mursyid pandai menyesuaikan bahasanya, bijak meletakkan kaedah yang sepatutnya untuk kita sebagai anak muridnya. Jadi, kalau apa juga dalam sepanjang diskusi kita ini, maka rujuklah kepada guru-guru mursyid ini. Baik, sambungan lagi sedikit bahagian bawah pada muka surat yang 9. Kata Syekh Wan Sulaiman, cukup bagi kita dalam masalah rabitah ini berpegang dengan kata-kata para ulama besar yang menyuruh kita melakukan rabitah. Tuan-tuan, rabitah ni bukan calang-calang ulama suruh kita lakukan rabitah ni. Siapa yang suruh kita lakukan rabitah? Maksudnya, kita kena suhbah. Kita kena bukan sekadar suhbah, kita berbai'ah, kita rabitah. Ini pengalaman ulama yang besar-besar. Dia suruh kita lakukan rabitah. Seperti Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi ni kita dah sebut sebelum ini. Kedua, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tokoh yang besar. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali. Oh, siapa tak kenal Imam Al-Ghazali ni, pelik sangatlah. Kemudian Syekh Ibnu Hajar dan lain-lainnya. Mustahil para ulama ini tersilap dalam menyatakan keharusan beramal dengan rabitah kerana mereka yang disebut nama-nama ini merupakan ikutan utama bagi ummah ini dalam menjaga kemurnian dan kesucian syariat. Rabitah lah tuan-tuan, simple dan mudah kan. Kita ada masalah dengan
pemahaman tentang fiqh, kita rujuk kepada ustaz yang biasa dengan kita dan ustaz tu memang berautoriti dalam bidang tersebut, tu rabitah kita dalam bidang itu. Kenapa tidak kita menggunakan konsep dan analogi yang sama dalam tarikat tasawuf itu sendiri? Dan yang suruh kita berabitah dalam tarikat tasawuf ini, tokoh-tokoh yang kita sebut tadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Al-Ghazali, Ibnu Hajar dan sebagainya. Dan jika anda ingin mengetahui huraian yang panjang lebar mengenai masalah rabitah ini, kata Syekh Wan Sulaiman, maka hendaklah anda membaca kitab Ar-Rahmah Al-Habitah fi Zikril Ism Zat War-Rabitah, tulisan atau karya. Okay, tuan-tuan boleh tengok muka surat ke-10. Karya, buka muka surat yang ke-10, karya Syekh Husain Ad-Dawsari Al-Basri yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Melayu oleh Tuan Syekh Ismail Al-Minangkabawi Al-Khalidi. Syekh Ismail Minangkabawi ni seorang tokoh ulama besar dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi rugi tuan-tuan kita tak ambil manfaat daripada mereka, yang tokoh-tokoh sebegini. Namun, kata Syekh Wan Sulaiman, seseorang itu tidak dapat mengetahui kelebihan rabitah seperti yang telah dijelaskan kecuali bagi orang yang telah dikurniakan oleh Allah perasaan, keyakinan dan pegangan yang betul di mana dia akan mengetahuinya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sehingga tahap kami sentiasa dinasihatkan, bila masuk sahaja dalam tarikat tasawuf, jangan ego diri. Jangan merasakan ilmu kita terlalu besar walaupun kita adalah ustaz, walaupun kita sudah memiliki PhD, dah ada PhD holder dah. Tapi jangan dibawa rasa keegoan, keilmuan yang meninggi tadi di hadapan Syekh Mursyid. Kita kena ingat setiap bidang itu ada tokoh dan pakarnya. Kalaulah bertemu dengan Syekh Mursyid untuk kita memperbaiki diri kita, maka ketika itu kita fokuslah kepada mereka, bukan melihat kepada ilmu kita atau kita cuba nak membandingkan ilmu kita dengan mereka. Dan sebetulnya ada orang ilmunya besar, kedudukannya tinggi, tapi masih tak faham istilah-istilah sebegini, dan akhirnya mereka sendiri yang menimbulkan keraguan atas penyimpangan-penyimpangan tasawuf, padahal mereka tidak pernah masuk tarikat tasawuf atau masuk tetapi tidak konsisten sehingga akhirnya mereka lah yang merosakkan nama tarikat itu sendiri dan memberikan gambaran dan spekulasi yang tidak baik mengenai tarikat. Sebab itu apa-apa hal pun semuanya adalah Allah. Allah yang memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan mereka yang diberikan panduan, pedoman dan mata hati, dibukakan hijab dan disudi diterima oleh Allah dalam kalangan hamba-hamba yang diberikan makrifat kepadanya. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah masuk ke dalam muka surat yang ke-10. Okay, muka surat yang ke-10 berkaitan dengan subtopik 4.2 iaitu zikir sir. Jadi ini pecahan daripada tajuk besarnya adalah amalan dalam tarikat Naqsyabandiyah. Jadi apa amalan dalam tarikat Naqsyabandiyah? Yang pertama, suhbah dan rabitah. Yang kedua, zikir sir. Zikir rahasia. Maksud zikir dalaman. Penting tuan-tuan tajuk ni sebab kemana sahaja kita berada, hati itu tetap berdetak, tetap mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan sekadar hati. Seluruh kullu jasad jiwa kita akan sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting tajuk 4.2 ini, zikir sir, di bawah tajuk besarnya adalah amalan dalam tarikat Naqsyabandiyah. Jadi tuan-tuan, kekal kita sama-sama hingga akhir kita punya pengajian untuk diskusi siri yang kelima ini. Kalau kita tengok pada paparan smartphone dan paparan laptop atau komputer tuan-tuan dan puan-puan sekarang, inilah dia
muka surat yang ke-10 yang kita akan teliti satu demi satu insya-Allah. Kita tengok perkataan pada subtopik 4.2 zikir sir. Kata Syekh Wan Sulaiman, zikir dengan menyebut nama Allah atau ismu zat, iaitu Allah, 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 dinamakan zikir sir. Sir tu maksudnya apa? Rahsia dan tersembunyi di dalam hati. Kita kan kalau sebelum ini, kita kalau berzikir Allah, 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 itu kan di lidah kita, di mulut kita dan didengari oleh telinga kita. Sekarang kita nak fokus bagaimana zikir Allah, Allah itu kita mendengarinya melalui dalam hati kita. Kan dalam hati kita ini kan seakan-akan ada suara lain yang bersembunyi. Ada suara lain yang berbunyi. Ada suara lain yang berkata-kata. Kita nak bagi suara itu berdetak dan berbunyi menyebut kalimah Allah, Allah, Allah. Kan kita waktu kita tutup mulut, kita ada dengar orang yang berkata-kata dalam hati kita. Kita nak bagi yang berkata-kata dalam hati kita itu menyebut nama ismu zat, iaitu Allah, 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 Allah. Itu namanya zikir di dalam hati atau zikir sir. Hendaklah anda mengetahui, kata Syekh Wan Sulaiman, bahawa kejadian manusia menurut Syekh Tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah ini adalah terdiri daripada dua unsur. Manusia ini kejadiannya terdiri daripada dua perkara, dua unsur, iaitu alamul amr atau unsur rohani dan alamul khalq atau unsur fizikal. Jadi diri kita ni ada dua unsur, unsur fizikal, satu lagi ada unsur rohani yang di dalam kita. Sebab itu, kalau kita tengok nota yang 22 di bawah, kan disebut dengan ayat Al-Quran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Apabila engkau bertanya tentang roh, maka katakanlah roh itu cukup ajaib, hebat, dan itu adalah urusan Tuhanku. Jadi kita tahu yang di luar inilah tubuh fizikal kita. Tetapi kalau kita menerobos dan kita melalui satu persatu di dalam jiwa kita, kita akan melihat dalam tubuh kita, kita memiliki satu alam yang luar biasa. Di luar ini, inilah tubuh kita. Tapi di dalam pun ada satu alam yang cukup luar biasa. Kita melihat dengan mata kepala kita, inilah mata kita. Tetapi bila mana kita tutup mata kita, kita masih melihat lagi dengan sesuatu gambaran, tapi di sebalik kelopak mata kita yang tertutup. Kita mendengar dengan telinga kita. Tapi bila kita tutup telinga kita, kita masih lagi mendengar perkataan-perkataan yang berbunyi dalam diri kita. Bila kita berkata dengan lidah kita, ya, lidah kita bergetar dengan keadaan getarannya lah hingga mengeluarkan suara. Tetapi apabila kita menutup mulut kita, masih lagi ada suara yang berbunyi dalam diri kita. Kalau di luar tubuh kita secara fizikal, kita berzikir dengan keseluruhan fizikal kita. Dengan lidah kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, mendengar suara zikir daripada kawan-kawan kita. Begitu juga lah dalam tarikat Naqsyabandiyah, bukan sekadar yang di luar, benda yang paling besar adalah di dalamnya. Sehingga kan ketika kita senyap, kita mendengar suara yang maha luar biasa sedang berbunyi dan berdetak, bergema daripada dalaman kita atau rohani kita. Itulah yang kita akan cermati satu demi satu selepas ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu sahaja pada diskusi kitab kali ini. Insya-Allah kita akan meneliti satu persatu banyak benda-benda baharu yang kita akan peroleh. Rupanya banyak benda yang kita kena pelajari, bukan sekadar secara teori, kena praktikkan. Insya-Allah semua benda itu kita akan kupas dan diskusikan pada siri yang akan datang. Kekal bersama, insya-Allah. Jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih kepada bahagian Falak dan juga sumber maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Darul Khusus, kepada sahabat-sahabat, kepada semua yang menonton
diskusi kitab kita pada kali ini. Terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.